Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung kitab Munyatul Musalli, muka surat 83. Muka surat 83. Masih lagi dalam persoalan tajuk mengiringi solat zuhur selepas solat Jumaat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Surat 83 atas sekali nombor 2. Jika ada pihak yang mengatakan, kata Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, jika ada pihak yang mengatakan kita hanya bertaklid. Taklid artinya kita mengikut sahaja dan tidak ada hujah. Kita ikut sahaja tanpa hujah, nama dia taklid. Baik, kita mengikut sahaja, yakni bertaklid pada pendapat lama. Pendapat lama Syafi'i, pendapat lama Imam Asy-Syafi'i. Dia ada dua pendapat, satu pendapat lama, satu pendapat baru. Pendapat lama masa dia di Iraq dan pendapat baru masa dia di Mesir. Kadang-kadang dua pendapat ini berbeza. Yang lama dia fatwa lain, yang baru dia fatwa lain. Itu fatwa. Fatwa dia boleh berubah ikut masa, tempat dan keadaan. Dia bukan Quran, dia bukan hadis, dia fatwa. Kadang-kadang dia boleh berubah. Hari ini fatwa katakan rokok itu haram. Haram ini mungkin boleh berubah suatu masa nanti. Bila rokok itu mungkin dia boleh cipta dia punya apa dia tembakau dia tu tidak membahayakan tubuh, jadi halal balik tuan-tuan. Lah ni jadi haram kerana tembakau tu membahayakan tubuh. Itu illah dipanggil, sebab. Mungkin satu ketika nanti zaman makin canggih dan sebagainya, mungkin daun tembakau ditukar dengan daun lain, rasa dia sama tapi mudarat tidak ada. Masa tu fatwa rokok akan jadi halal balik. Ini fatwa, dia bukan macam Quran. Quran dia permanent. Dia dulu, kini, selamanya tak boleh ubah dah. Itu Quran. Nah, hukum Quran dan hadis tak sama dengan fatwa. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi fatwa masa di Iraq lain, fatwa lama. Datang ke Mesir, fatwa dia berubah jadi fatwa lain. Baik. Di Mesir, di Iraq masa Imam Syafi'i di Iraq, fatwa lama dia, solat Jumaat boleh 3 orang, 3 ke 4 orang boleh dah, macam mazhab Hanafi, tuan-tuan. Itu kata fatwa. Tapi bila dia berpindah, berhijrah ke Mesir, maka dia menggalakkan fatwa baru dalam mazhab 40 ke atas. Syarat dia tak boleh pakai dia. Fatwa lama tu tak boleh pakai dah. Maka tukar fatwa baru 40 ke atas. Baik, ini persoalan tentang jamaah solat Jumaat. Boleh tak kita nak buat kurang daripada 40? Maka kata Syekh Daud, jika kita kata boleh,
dan kita bertaklid kepada pendapat qadim, kaul yang qadim, pendapat lama Imam Syafi'i, atau bertaklid pada salah satu mazhab yang mengharuskan sekurang-kurang bilangan 40, yang mengharuskan kurang bilangan 40, macam Hanafi. Nanti dia cerita, nah Hanafi 3 orang, Maliki 8, 20, 12, dia tidak sampai kepada 40. Baik, yang nak buat solat Jumaat yang tak cukup 40, maka dia kata dia nak bertaklid kepada pendapat lama Syafi'i yang kata tak perlu 40, 3 orang 4 orang sudah memadai. Atau kita nak bertaklid kepada mazhab Hanafi. Ni pening kepala ni tuan-tuan, pening kepala cikgu lama tak main kau mana pening kepala kena. Oh, menikah baru. Alhamdulillah. Baik, sebab contoh yang lain, contoh nah. Contoh kita buat umrah lah, mudah ceritanya. Ni cerita siapa-siapa pernah buat umrah, dia masuk kursus haji, kursus umrah, dia tahu lah. Nah, bila nak tawaf, tawaf tu dia syarat dia suci daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Maknanya kalau kita tersentuh dengan perempuan, bukan kata perempuan lain, isteri kita tak boleh dah. Mazhab Syafi'i ni batal lah. Kita pergi umrah bawa bini, nak pegang takut hilang. Nah, hilang nak cari payah. Jadi nak pegang. Bila nak pegang, tangan bukan boleh pakai sarung. Tangan tak boleh pakai sarung dalam ihram. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bila pegang mesti kena kulit. Kena kulit dalam mazhab Syafi'i batal lah. Jadi kita nak macam mana? Tak boleh tawaf lah. Kalau nak ikut tak boleh tahu, nak kena tunggu tak ada orang. Tak ada orang, kita pergi dua-dua dengan bini kita. Ingat Mekah tu hak kita. Mekah tu 24 jam, hampir waktu mana? 10 malam ke, 11 malam ke, 12 malam ke, 1 pagi ke, 3 pagi, 4 pagi, sama penuh semua 24 jam. Nak tunggu tak ada orang, tak ada asal. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka kita nak macam mana? Pegang bini batal. Tak pegang bini kita pun sentuh bini orang. Dah tawaf tu lelaki perempuan, bukan ada Kaabah ni lelaki, Kaabah ni perempuan ada. Tengok, ada 2 Kaabah. Ini untuk perempuan, ini untuk lelaki ada. Mana ada? Itu ayah pin. Macam mana? Jadi kita oleh kerana nak buat juga, maka kita ikutlah pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang lemah, ada pendapat yang kuat. Dalam bab wuduk ni pendapat yang kuat, dalam bab batal wuduk pendapat yang kuat, sentuh perempuan batal. Tapi dia ada pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah tidak batal. Yang kita pakai pendapat kuat. Tapi bila pergi buat umrah, kok mana kita pun nak pakai pendapat kuat tak lepas. Maka kita pakailah pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i yang kata tak batal wuduk. Kan sebab tu yang kita nak buat. Dah ustaz, kami pakai Hanafi. Kami taklid Hanafi, ikut Hanafi. Pak Long tahu kan mazhab Hanafi tu lagu mana? Jeng kering. Nah, kita nak ikut mazhab orang lain, kita kena tahu selok belok mazhab dia. Macam mana syarat wuduk, syarat sah wuduk dia, rukun wuduk dia, yang membatalkan wuduk dia, kita kena faham. Bukan boleh mengikut begitu. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, mazhab kita pun tak lepas hari. Ni mazhab kita Syafi'i ni, dalam bab Syafi'i pun kita tak faham hari. Nak ambil wuduk macam mana? Nah, ini kan pula kita nak pergi taklid mazhab lain. Tuan-tuan. Dia bila nak ikut mazhab Hanafi yang kata sentuh perempuan tak batal, bagi dia setubuh batal, kita kena ambil wuduk ikut mazhab dia. Kita pergi ambil wuduk ikut mazhab Syafi'i. Kita Syafi'i kan, kita ambil wuduk ikut mazhab Syafi'i. Masa ambil wuduk, masa batal ikut Hanafi. Boy, senang gamak. Tahu senang gamak? Mana boleh. Kalau kita nak ikut hak Hanafi tak batal sentuh perempuan, ambil wuduk kita kena ikut cara Hanafi.
Hang pergi ambil uduk Syafi'i, pi batal kau Hanafi mana boleh? Uduk Hanafi macam mana? Jeng kering. Tak payah duk ikut lah, kita tak reti. Pakai mazhab Syafi'i tapi kau yang lemah. Ambil uduk macam Syafi'i kita dah buat lah. Baik, saya bagi contoh satu nah. Mazhab Syafi'i ambil uduk dia. Kalau kata kita nak sapu kepala, sapu rambut lah nah. Sekurang-kurang nak bagi sah sehelai rambut sahaja. Sehelai rambut. Beres bawah. Sah dah Syafi'i. Nah, Maliki dia satu kepala, Maliki. Maliki satu kepala, tuan-tuan. Itu tak sah. Maliki satu kepala. Syafi'i satu kepala tu sunat. Dia nak bagi sah sahaja satu helai rambut. Afdal satu kepala. Maliki satu kepala tu wajib. Itu tak sah. Hanafi 1/4 kepala. So kurang-kurang satu tapak. Tapak setapak tangan. Kita ambil wuduk Syafi'i, nak batal Hanafi. Belah tak hang. Tu kita tak erti mazhab lain nak ikut apa? Kita tak erti mazhab dia. Jadi kita pakai mazhab kita lah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Begitu contoh. Baik. Sama ada mengatakan nak ikut pendapat kaum lama Syafi'i yang kata tak perlu 40, 3-4 orang dah boleh, ataupun ada yang mengatakan nak taklid mengikut mazhab lain. Mazhab Hanafi lah. Yang mengharuskan kurang bilangan 40 ataupun Maliki. Maka yang demikian itu sah solat Jumaatnya berdasarkan pendapat itu. Dia kata sah lah pendapat solat Jumaatnya berdasarkan pendapat itu, pendapat lama itu. Dan solat zuhur itu adalah untuk memelihara pendapat lain yang tidak mengesahkannya. Kemudian dia solat zuhur pula. Dia solat Jumaat 3 orang 4 orang. Dia taklid, dia ikut mazhab lama Syafi'i yang kata boleh, ataupun dia taklid pada Hanafi yang tidak perlukan 40. Kemudian dia solat zuhur semula kerana nak jaga pendapat yang mengatakan tak boleh sekali-kali solat Jumaat itu kalau tak cukup 40 dalam mazhab Syafi'i. Nak jaga pendapat tu, dia pergi solat zuhur pula. Ni faham kita dan saya ni? Faham ke tak? Ulang kali. Payah ni. Ingat senang. Faham tak faham sudah. Aku malas lama-lama, aku dah kejar lah ni. Pukul 8.40 berhenti. Aku nak balik Bali, ingat senang. Balik Bali jauh 2 jam setengah. Baik, esok kenduri saya pernah balik malam ni ya. Tidur di Legung. Ayat panah dengan main. Esok kuliah subuh Masjid Legung, masjid baru. Baik. Baik, kita jawab. Kata Syekh Daud Al-Fatani, kita jawab. Adapun bertaklid kepada pendapat lama. Bagi yang kata dia nak ikut pendapat Syafi'i, pendapat yang lama, kerana tidak perlu 40 pun. Baik, itu adalah pendapat lama yang menyatakan solat Jumaat itu sah dilakukan oleh 3 atau 4 orang. Mengenai wajibnya solat Jumaat bagi mereka, ulama bercanggah pendapat pada menyabitkan pendapat itu daripada Imam Syafi'i. Syekh Daud kata, kalau yang solat Jumaat kurang daripada 40 orang, dia beralasan nak ikut pendapat lama Syafi'i, sebab pendapat lama Syafi'i kata sah solat tak sampai 40. Kata Syekh Daud, pendapat itu jadi khilaf dalam kalangan ulama. Adakah dia betul-betul daripada Syafi'i ataupun tidak? Pendapat 40 confirm daripada Syafi'i, confirm. Tapi pendapat hak 3-4 orang tadi tu, walaupun dikatakan pendapat lama Syafi'i, kata Syekh Daud, tapi ulama khilaf. Adakah pendapat itu betul-betul daripada Syafi'i ataupun tidak? Jadinya tu. Syekh Daud ni alim besar, tuan-tuan. Dia orang alim. Di tanah Melayu kita ni, Malaysia, Thailand, Indonesia, Asia Tenggara kita ni, Filipin masuk kali. Tidak ada ulama yang lebih alim daripada Syekh Daud ni. Dia menguasai hampir 40 cabang ilmu agama. Tak ada orang alim lebih daripada itu di kawasan Asia di Tenggara kita ni. Malaysia, Thailand, Indonesia tak ada. Lagi lama lagi tak ada. Lagi tak ada.
Dia lagi lama lagi kurang alim, lagi lama lagi kurang alim, lagi lama lagi kurang alim. Ada yang macam tu, mana? Dia mula kali Nabi Muhammad paling alim, turun pada sahabat kurang dah, turun pada tabi'in kurang dah, turun pada tabi'un tabi'in lagi kurang lah kali. Tak ada. Tuan-tuan, jadi dia kata itu pendapat yang menjadi khilaf oleh ulama-ulama, sama ada dia betul-betul daripada Syafi'i ataupun tidak. Dia nak kita elok pakai yang 40 lah, sebab 40 tu confirm daripada Syafi'i, daripada kita pakai 3, 4, 5 yang belum pasti daripada Syafi'i tu. Dia nak cerita yang tu mana? Okey. Itu satu. Sebab tu dia kata jika ada pihak mengatakan gini, maka dia jawab gini. Baik, jika kita mengandaikan pendapat yang lama itu daripada mazhab Syafi'i, baik, dia kata bila pendapat lama itu dikatakan daripada Syafi'i tapi ada khilaf, baik, jika kita mengandaikan pendapat lama itu memang daripada Syafi'i, hak betulnya daripada Syafi'i, maka tempat yang diharuskan itu ialah apabila tiada tempat yang cukup 40 di dalam kampung itu, tetapi ingin juga solat Jumaat. Di sini harus bertaklid kerana tidak wujud sama sekali 40 orang padanya. Jadi kata Syekh Daud, okeylah kita kata, kita ambil kata memang Syafi'i kata, walaupun khilaf kita ambil kira Syafi'i kata gitu. Walaupun Syafi'i kata macam tu, dia kata maka itu untuk tempat yang memang tak cukup 40. Tempat macam kita ni hak lebih 40, tiba-tiba hari tu tak cukup 40, tak boleh buat. Sebab kita cukup 40 bahkan lebih daripada 40, tiba-tiba hari tu saja tak cukup 40, tak boleh buat, tak boleh pakai pendapat tu. Pendapat tu hanya boleh dipakai di tempat yang memang tak ada 40, dah 20 orang. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, ada ke tempat macam tu? Bercambah. Di Kedah ni mungkin tak banyak, tempat-tempat lain. Macam saya di Sarawak dulu memang banyak tempat-tempat yang tidak cukup 40. Kawan-kawan saya, ustaz-ustaz hak duduk di tempat tu tak solat Jumaat bertahun-tahun lamanya. Nak solat Jumaat balik Malaysia, balik Semenanjung, Malaysia kat sana pun. Balik Semenanjung, balik sini baru solat Jumaat. Pergi sana setahun ada Jumaat, balik solat semula. Sebab apa? Tempat dia tak cukup 40 orang. Ada 20, ada 30. Hak akil balik lah. Nah, hak tak Umayyah tu mungkin ramai, tapi hak akil balik tu mungkin mereka pergi kerja di luar, kita mana tahu. Tak cukup 40. Memang tak pernah solat Jumaat. Duk apa lama dah? 10 tahun. Jumaat tak pernah solat. Tak boleh buat. Jadi kami dulu pernah berkumpul, ustaz-ustaz kita lah, berkumpul, bincang, tengok, buat satu kertas kerja, bagi pada mufti Sarawak, Kipli Yasin waktu itu. Mufti Sarawak saya pergi sebelum tu hak lain, lepas tu diganti oleh Ustaz Kipli Yasin. Geng-geng kita lah juga, muda hari. Kita bagi kat dia, mintalah ihsan daripada mufti untuk membenarkan sahabat-sahabat kami, ustaz-ustaz ni. Ustaz semua di Semenanjung, tuan-tuan. Ustaz-ustaz ni boleh buat Jumaat di kawasan yang tidak cukup 40 berdasarkan taklid pada pendapat lama ataupun taklid pada Hanafi ataupun pendapat lain. Sampai hari ini saya tak pastilah ada jawapan ataupun tidak. Saya dah balik dekat-dekat 10 tahun juga dah. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati. Tapi sebelum saya balik 2013. Mana sekarang dah 2021, dalam 8 tahun dah saya balik. Saya tak pasti permohonan kami untuk sahabat-sahabat yang ada di kawasan yang terpencil, yang tak cukup 40, sama ada dibenarkan untuk buat Jumaat ataupun dia tetap pakai pendapat yang asah dalam mazhab tak boleh buat. Bila tak cukup 40, saya tak pasti. Saya pun tak tanya ustaz-ustaz yang ada di sana. Haklah ni lah. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi pelajar-pelajar kita, pelajar Muslim, pelajar Melayu kita lah, yang belajar di United Kingdom, di Amerika, mereka duduk di tempat yang minoriti masyarakat Islam, memang tak cukup 40 orang.
maka difatwakan bagi mereka boleh menunaikan solat Jumaat dengan bertaklid pada mazhab lain ataupun mengikut pendapat ulama Syafi'i. Hak luar negara boleh, hak dalam ni setakat ni tak ada macam tu. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau kita tengok pada fatwa ni bukan sama. Fatwa Jami'ah Al-Azhar, Darul Ifta Al-Misriyah, Jabatan Mufti Mesir. Jabatan Mufti Mesir, fatwa dia bagi tempat-tempat yang tidak cukup quorum, tidak cukup 40 orang, dia kata harus dilakukan Jumaat daripada tak solat langsung. Sebab dalam Quran bukan sebut 40 pun. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bay'. Wahai orang-orang beriman, apabila diseru kepada kamu azan Jumaat, segeralah kamu untuk solat Jumaat dan tinggalkan jual beli, itu yang lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Dia tidak sebut syarat-syarat, Quran memang tak sebut. Cuma dalam hadis, dalam perbincangan fiqh ulama-ulama mazhab menjadi macam tu. Jadi fatwa Al-Azhar Mesir, Jabatan Mufti Mesir mengharuskan tempat-tempat yang tidak cukup quorum, tidak cukup 40 untuk solat Jumaat lebih baik daripada tak solat. Tapi Syekh Daud dia tidak ambil pendapat itu. Syekh Daud ni lama dah. Bagi dia, bila mazhab Syafi'i kata tak boleh buat, bahkan haram solat Jumaat bila tak cukup 40, dia kata berpegang dengan pendapat tak cukup 40 tak boleh buat lebih baik daripada kita bertaklid pada mazhab lain ataupun kita ikut mazhab pendapat yang lemah dalam mazhab. Tak solat Jumaat lebih baik daripada solat yang haram. Jadi tak sama tu. Dan fatwa kerajaan Malaysia hari ni pun setakat ni tak boleh buat lah kalau tak cukup 40. Macam tu. Jadi benda ni benda khilaf dalam kalangan ulama. Cuma kita orang awam disuruh mengikut pendapat mufti kita. Jadi kalau Kedah, mufti Kedah kita ni ambil pendapat tak boleh buat. Tempat-tempat yang tidak cukup 40 orang akhir balik ni tak boleh buat solat Jumaat, maka kita tak boleh buat. Kita berpandukan mazhab mufti. Sebab kita hidup berpandu, hidup setiap negeri di Malaysia ni ada mufti masing-masing. Kedah ada mufti Kedah, Perlis ada mufti Perlis, Terengganu ada mufti dia, Kelantan ada mufti dia, maka ikut fatwa mufti masing-masing. Macam tu. Baik tuan-tuan, kami dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bila mufti kata tak boleh wirid lepas solat, tak boleh baca doa ramai-ramai, nak ikut tak? Nak ikut tak? Tak boleh wirid lepas solat, tak boleh baca doa ramai-ramai, wirid sendiri, baca sendiri, nak ikut tak? Nak ikut tak? Yang saya, senyum, jawablah, ikutlah fatwa negeri dia, ikutlah. Kita negeri lain. Kita Kedah dia boleh ikut fatwa dia, tak boleh lawan. Dia setiap negeri ikut fatwa mufti masing-masing. Jangan duk kata apa. Cuma hak tak tahan dia lari mai Kedah lah. Tu je. Mai menikah kat ni duduk sini terus. Dia kata aku tak boleh. Tak apa, tu pula. Dia mai Kedah, dia ikut fatwa Kedah. Dia pergi sana ikut fatwa sana, macam tu. Baik. Pada masalah ini kita menjawab, kata Syekh Daud, taklid itu harus. Dia kata taklid itu boleh, tak ada hal. Tiada sunat dan tiada wajib. Harus. Sunat pun tidak, wajib pun tidak, harus. Dia harus lain, sunat lain, wajib lain. Hukum nikah apa dia Cik Nasir? Hukum berkahwin. Sunat. Cikgu, betul tak? Hukum berkahwin sunat, hukum asal. Dia boleh berubah pergi wajib, dia boleh berubah pergi haram. Hak tu hak dia berubah berpandukan keadaan. Tapi hak asal dia sunat. Nikah ni sunat dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum berpoligami apa jawab? Poligami haram. La ilaha illallah. Hukum poligami harus. Beza tu. Hukum berkahwin, maksud berkahwin satu, sunat, hukum asal. Hukum berpoligami harus, sudah beza dah antara sunat dan harus, sunnah Nabi. Tapi dia akan berubah lah. Hak asal dia harus, dia boleh berubah jadi wajib
Kalau tak nikah boleh berzina, maka wajib nikah. Dia boleh berubah jadi haram, tak boleh berpoligami. Kalau dia nikah tak mampu melakukan keadilan antara isteri pertama dan kedua, jadi haram, dia akan berubah. Tapi hukum asal, kahwin satu sunat, poligami 2, 3, 4 harus. Hukum asal. Nah, itu hukum tidak sama. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, taklid itu harus, bukan sunat, bukan wajib, kata dia. Maka kita memelihara pendapat yang mengatakan tidak sah solat. Syekh Daud dia mempertahankan pendapat tidak sah solat Jumaat dengan bilangan yang kurang daripada 40. Dia pakai pendapat tu. Dan haram mengerjakannya adalah lebih utama, dia kata. Pakai pendapat hak kata tak cukup 40, tak sah solat Jumaat, dan haram melakukan lebih baik. Sebab itu tidak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Dan memelihara diri dari melakukan yang haram adalah lebih baik daripada memelihara pendapat yang mengharuskan taklid. Taklid tu harus saja, tapi menjaga pendapat ni wajib. Jadi dia kata elok jaga pendapat yang kata tidak sah 40 tu lah. Adalah lebih baik daripada memelihara pendapat yang mengharuskan taklid, padahal ia adalah pendapat yang lemah. Hak taklid tu lemah sahaja, tapi hak 40 ni pendapat yang kuat. Dia kata pakai yang kuat lah, lebih baik daripada pakai yang lemah. Sebab itulah kita Malaysia hari ni macam tu, dia tetap dengan 40, dia tak bagi bawah dari 40, dia pegang dengan pendapat yang kuat. Baik, orang yang meringan habis itu. Orang yang meringan-ringankan suruhan agama Islam ialah tidak melaksanakan amar ma'ruf. Amar ma'ruf ni menjuruh kepada baik. Amar tu suruh, ma'ruf tu kebaikan. Dan nahi mungkar, nahi tu melarang. Nahi tu Arab. Hindustan kata nahi, nahi he, itu Hindustan. Arab kata nahi. Baik. Nahi ni melarang. Mungkar perkara salah, perkara tak baik. Baik, jadi orang-orang meringankan suruhan agama ialah orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Adalah amat besar dosanya dan balanya pula menyeluruh. Ini kita takut ni, nah, balanya menyeluruh. Bila kita tak buat amar ma'ruf nahi mungkar, dosa besar, dan bala dia menyeluruh, artinya hak jahat kena, hak baik pun kena. Itu menyeluruh. Contoh di Korea kita, contoh kita nak cerita besar sangat, kita Korea sudah, Korea Masjid Bukhari contoh. Nah, berapa ramai orang ada. Baik, di Korea Masjid Bukhari ni contoh ada ramai di rumah-rumah sewa. Contoh dalam Korea Masjid Bukhari ni lelaki dan perempuan tinggal satu rumah. Depa belajar di mana-mana depa sewa rumah 3 bilik. Lelaki, perempuan duduk dalam rumah yang sama tapi bilik berbeza, tandas kongsi. Ada tak jenis ni? Dah bukan di Bukhari, maksud dia di mana-mana ada jenis itu, bercampur, berlambak-lambak. Baik, kita tahu, kita hak bertanggungjawab tu AJK masjid. Jeng lah. Jeng keren. Letak jawatan lah. Berau. Nah, AJK masjid ini, apa-apa yang berlaku dalam Korea, mereka bertanggungjawab. Bila dapat laporan, bila ada laporan lelaki dan perempuan bersekerudukan di mana-mana, laporan dibuat pada AJK masjid mesti ambil tindakan untuk buat laporan kepada majlis agama dan sebagainya. Dan dia mesti pantau, AJK masjid mesti pantau, dibantu oleh anak-anak Korea. Nah, mereka sebagai ketua sahaja minta bantuan daripada anak Korea memantau. Kalau perlu serbu. Tuan-tuan. Nah, baik, AJK masjid taklah, benar biasa. Laporan dah dibuat. Di mana-mana pun ada. Tu buat tak tahu, meringankan amar ma'ruf nahi mungkar. Tu mungkar tu duduk serumah tak nikah lelaki perempuan, bak yang lain, mak yang lain, mungkar. Kita kata di mana-mana pun ada. Buat tak tahu, meringankan amar ma'ruf nahi mungkar, dosa besar, dan bala menyeluruh. Bila turun bala, bukan kena rumah hak duduk sekedudukan tu, kita mampu lah tu.
Sebab tu kita kena amal ma'ruf nahi munkar. Bukan anak kita, bukan adik kita. Ya lah. Tapi bila bala turun, kali hang kena. Walaupun hang duduk masjid ni berzikir dia pagi sampai ke malam, malam sampai ke pagi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi maksiat berlaku sekali hang ambil tak tahu. Turun bala bukan kena hak buat dosa saja. Hang kena. Tu bala menyeluruh, tuan-tuan. Muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab tu kita jangan pakai orang panggil pepatah Melayu, jangan jaga tepi kain orang. Tak boleh pakai. Pakai pendapat tu kita memang tak jaga. Bila tak jaga, kita membiarkan saja mungkar berlaku. Sebab apa? Jangan jaga tepi kain orang, jaga tepi kain kita sudah le. Betul cikgu? Jengkrai mabuhkah habis. Tak boleh. Dalam agama kena jaga tepi kain orang. Itu adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Maka wajib ke atas pihak berkuasa, pemerintah, seperti raja dan orang-orang besarnya, menyuruh rakyat jelata belajar bersungguh-sungguh dengan mengenakan berbagai hukuman dan denda, termasuk memerangi mereka jika perlu. Allah pun memanglah siapa-siapa tak hantar anak ke sekolah memang kena, tuan-tuan. Mana-mana rakyat Malaysia tidak hantar anak ke sekolah rendah, bila tak hantar sekolah rendah, sekolah menengah pun tak ada lah, dia akan kena, tuan-tuan. Tak boleh. Salah satu kesalahan undang-undang di Malaysia, di mana-mana negara pun saya rasa, kalau rakyat dia tidak mengaji, tak hantar anak ke sekolah. Baik. Dia kena sediakan hukuman dan denda, termasuk memerangi mereka jika perlu. Perang ke mana? Perang bukan kata guna senjata saja. Perang mungkin melalui bagi undang-undang lah. Macam kita hari ni PKP. PKP, PKPB, PKPP. Siapa-siapa tak duduk tidak jarak, tidak pakai mask, didenda. Dulu 10,000, dulu 1,000 lah apa you? Lah apa lah? 10,000 di tempat awam lah. Di masjid kali aku tak buat, aku duduk ceramah. Cikgu nak pakai. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Pakai tu lemah, tak boleh nak cakap banyak. 15 minit berhenti. Dia jadi terlekat. Cikgu tak cakap apa cikgu pakai. Ni tak cakap apa pun buang juga. Habis jengkrang habis. Baik tuan-tuan. Itu maksud berperang, bukan arti tapi tembak dia ada. Mana kita kenakan tindakan undang-undang tu dikira memerangi mereka yang tidak ikut undang-undang. Kerana mereka itu sebenarnya pada hukum syarak dikira telah meninggalkan solat disebabkan solat mereka itu tidak sah kerana tidak tahu rukun solat atau tidak kena menyebut huruf Fatihahnya, sedangkan mereka tidak belajar. Disebabkan kecoyan itu, sekalian orang yang berkuasa, ni pemimpin-pemimpin semua ni, dalam menyuruh mereka belajar akan menanggung dosa, dan wajiblah ke atas sesiapa yang tahu mengajar mereka, kerana sahnya solat Jumaat itu memerlukan pengetahuan tersebut, apatah lagi solat Jumaat itu adalah wajib. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Quran ada sebut wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang manusia dia tidak menanggung kesalahan orang lain. Aku buat salah aku tanggung, hang buat salah hang tanggung, bukan aku. Itu asal dia. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang makhluk, seorang manusia dia tidak akan tanggung kesalahan orang lain, hak asalnya. Tetapi jika sekiranya orang-orang melakukan kesalahan itu berada di bawah tanggungan kita, yang kita wajib didik dia, tiba-tiba kita tak didik dia dan dia buat salah, maka dia salah pun dia kena, kita pun tanggung, kita pun kena tanggung. Sebab itu kalau anak kita tak solat, dia memang berdosa dia tak solat,
dalam masa yang sama kita juga menanggung dosa dia tak solat. Sebab apa? Kan Nabi dah kata muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh anak-anak kamu solat waktu umur 7 tahun, didik 7 tahun lagi. Kamu tak suruh. Suruh tu wajib. Suruhan Nabi kepada kita untuk suruh anak solat tu wajib. Tiba-tiba kita tak suruh menyebabkan anak tak solat, maka anak tak solat dia berdosa. Dalam masa yang sama kita menanggung dosanya. Satu. Satu. Yang kedua, isteri kita. Bila kita terima aja, aku terima nikahnya Fatimah binti Muhammad dengan mas kahwin RM120 tunai. Bermula daripada sah tu dia sudah jadi isteri kita. Bermula pada waktu itu wajib atas kita untuk suruh dia solat, suruh dia tutup aurat dan sebagainya. Tiba-tiba isteri kita free hair. Sebelum dia jadi isteri kita dia free hair dah. Iaitu pak dia tanggung dosa dia tanggung, pak dia pun tanggung dosa, dia free hair. Bila kita menikah dengan dia, kita ambil alih menanggung dosa. Bapa dia lepas dah, kita pula suami nikah dengan perempuan yang tak pakai tudung, tak jaga aurat, kita pula tanggung dosa dia. Tapi cara kita hidup macam kita rasa kita tak rasa apa-apa. Bawa isteri pergi pasar malam, isteri free hair, relax. Pergi beli apa dia, kuih kuih mi goreng ke apa, beli relax, tak ada rasa bersalah. Bini tu tudung pun tak pakai, dia tak ada rasa apa pun. Sedangkan dia sedang menanggung dosa itu. Daripada mula isteri keluar rumah sampai isteri masuk dalam rumah, setempoh itu dia menanggung dosa itu. Tak tahu, sebab dia bukan rasa sakit, dia tak sakit lah, tuan-tuan. Dosa kita tanggung tu kita tak sakit lah. Sakit tunggu mati, masuk dalam jengkreng. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kena ingat, dosa bukan macam gout. Gout tak apalah, kita makan saja apa dia seafood, makan udang, makan sotong, tidur malam nyut tu. Tak apa, tak makan esok sebab sakit. Dosa tak sakit. Kalau dosa sakit, siapa nak buat? Cikgu buat bini cikgu, rambut dah lah free hair 3 color, merah, hijau, kuning. Contoh tak apa, bukan sungguh. Pergi pasal malam, bila elok masuk dalam kereta, start kereta aja, nyut sakit. Sebab isteri tak tahu nak dosa. Bila dosa kita tanggung dosa, sakit kepala. Cikgu nak pergi tak malam, pakai dak lah, pergi masuk rumah. So pakai tudung tak pakai tudung, pergi pakai tudung. Ini pun pergi pakai tudung. Masuk kereta mana, start kereta, tak kereta, tak sakit dah kepala. Kalau dosa macam tu syok, kita boleh rasa. Bila buat dosa sakit kepala, bila tak buat dosa, bila kepala tak sakit tu tak dosa. Semua masuk syurga macam tu. Semua masuk syurga. Sebab bila buat dosa sakit, dia tahu dosa, berhenti tak sakit, semua syurga. Tapi oleh kerana buat dosa tak rasa sakit, ini menyebabkan kita ramai masuk neraka. Sebab sakit kita tak tanggung atas dunia, dia tanggung lepas mati. Zimmah dosa itu akan kita tanggung selepas kita masuk kubur. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi sampai peringkat Syekh Daud kata, kalau rakyat ni tak reti solat, rukun solat tak tahu, syarat sah solat tak tahu, sunat solat tak tahu, ambil wuduk tak tahu, kiblat tak tahu, tutup aurat tak tahu, baca Fatihah tak tahu, kerajaan menanggung dosa itu. Allahu Rabbi. Yalah, sebab kerajaan dia ada hak untuk buat sekolah akademik, buat sekolah agama, dan dia ada kuasa untuk mewajibkan orang hantar anak ke sekolah dan belajar. Siapa-siapa tak hantar anak sekolah, masuk penjara contoh, didenda 10,000 contoh. Dia ada kuasa itu. Bila dia menjalankan kuasa itu, maka tak ada lah rakyat tak tahu rukun solat, tak ada lah rakyat yang tak tahu baca Fatihah. Semua tahu lah. Tapi bila dia tak buat, dia tak jaga yang tu, maka rakyat ada yang tak pandai baca Fatihah, sampai tak reti nak solat, sampai tak tahu nak ambil wudu, sampai tak tahu nak mandi wajib, kerajaan tanggung. Sebab rakyat di bawah tanggungjawab kerajaan, anak isteri atas tanggungjawab bapa dan suami. Dia macam tu.
Jadi kalau kita tahu macam tu, tak berebutlah kita nak jadi kerajaan. Sebab kita nak kena tanggung dosa banyak. Tuan-tuan. Okey. Sebahagian daripada sebesar-besar perkara mungkar adalah tidak tahu solat. Tak reti solat ni merupakan mungkar yang paling besar atas dunia. Kita semua tidak dimaafkan dalam meninggalkan tanggungjawab ini. Setiap orang mesti ada satu orang dibimbing. Pihak pemerintah pula wajib menjanjikan seksa ke atas mereka, sama ada dalam bentuk perang dan sebagainya. Kita hendaklah memarahi mereka tak solat ni dengan semarah-marahnya, seperti kita memarahi orang yang membinasakan harta kita, malah lebih daripada itu. Bila kita tak marah, dia jadi jahil, kita kena tanggung, kita kena masuk neraka. Sebab tu kita kena marah macam orang yang membinasakan harta kita. Kalau kita tak marah dia membinasakan tubuh kita, sebab kita akan dicampak masuk neraka kerana dia. Macam tu. Dalam keadaan begini, kita diwajibkan mengerjakan solat zuhur juga. Dia masuk jemaah balik lah. Baik. Juga kerana tidak memperoleh syarat sah solat Jumaat dan tidak berdosa meninggalkan solat Jumaat dalam keadaan begini. Jadi kalau semua orang dah tak reti baca Fatihah, tak tahu rukun, kerajaan tanggung dosa itu. Pihak pemerintah tanggung dosa itu. Tetapi kita tak wajib solat Jumaat. Kita cuma wajib solat zuhur sahaja. Jumaat tak wajib buat. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Cukup syarat yang sempurna, yang kamil. Dan tidak berdosa meninggalkan Jumaat, tak berdosa. Dalam keadaan begini, tetapi kita hendaklah bersungguh-sungguh menyuruh mereka belajar sepenuh masa siang dan malam, dan haram bagi kita mengerjakan solat Jumaat sebab tidak memperolehi bilangan 40 orang ketika ini. Usaha tegas dalam amar ma'ruf lebih utama dan lebih baik, kerana ia adalah wajib dan fardu ain ke atas orang yang berkuasa daripada kita untuk duduk beribadah, sedangkan ada pihak lain yang mengatakan haram mengerjakannya. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita nak percepatkan sikit sebab masa pun dah masuk ni. Istimewa lagi menurut pendapat yang muktamad yang difatwakan secara sepakat oleh semua ulama Syafi'i, solat Jumaat itu tidak sah kalau tak cukup 40. Maka usaha seumpama itu mesti diteruskan daripada kita memelihara pendapat yang lemah. Jadi kalau tak cukup 40, tak payah buatlah, kita dah tak payah solat. Sebab kita nak meraihkan pendapat yang kuat daripada kita ada ikut pendapat lemah yang kata boleh walaupun tak sampai 40. Dia ulang banyak kali ni. Di mana ulama bercanggah pendapat untuk menyabitkannya daripada Syafi'i, dan kebanyakan ulama tidak mensabitkannya sebagai pendapat yang sah pada mazhab Syafi'i. Jika dikatakan, fiqh menjadi dia andaian. Jika dikatakan hamba bertaklid, saya bertaklid kepada Imam Abu Hanifah yang mengharuskan dengan 3 orang, atau bertaklid kepada Imam Maliki yang mengharuskan 8 orang atau 12 orang atau 20 orang, itu pun tidak sah taklidnya, tak sah ikutannya, kerana tiada orang yang tahu hukum pada 2 imam itu. Orang awam mana tahu mazhab lain, mazhab dia tak tahu apa yang wajib dan syaratnya. Wajib dalam Syafi'i macam dalam Hanafi dan Hanbali macam mana, Maliki macam mana, dia tak tahu. Dan wajib mengetahui hukum dari kedua-dua imam tersebut untuk memelihara sekalian orang awam daripada bertaklid ada unsur pemalsuan pada hukum, sedangkan orang-orang khawas tidak tahu mengenai mereka. Jika mazhab sendiri tidak diketahui, bagaimana seseorang boleh mengetahui mazhab orang lain pula? Jadi dia punya kesimpulan dia, kita tak payahlah ikut pendapat Syafi'i hak lama hak kata boleh. Kita pakai pendapat Syafi'i hak baru yang kata muktamad kena 40 kata. Yang kedua kata dia tak payahlah ikut Hanafi, tak payahlah ikut Maliki, tak payah dia kata, sebab kita tak tahu selok belok hukum hakam mereka. Pakai yang asal solat Jumaat 40 ke atas itu muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sekian, selesai. Itu kesimpulan. Dia pusing, dia pergi kat tu balik. Itulah fiqh. Ni payah juga punya fiqh. Ni bab solat Jumaat. Tak masuk bab nikah, bab wali, macam-macam gini. Bab kuali, macam-macam gini. Banyak khilaf. Baik, jadi sekadar itu dulu soalan saya tak jawab. Meninggalkan solat 5 waktu berdosa besar. Kita akan mula bincang minggu depan, minggu terakhir lah. Kan? Syaban.
Kan ada lagi. Minggu depan ada 2 minggu ya. Ada 2 minggu lagi. Kita akan masuk meninggalkan solat 5 waktu berdosa besar. Kita akan bahas solat 5 waktu insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.